Okay, hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak jawab soalan perkongsian yang berkaitan dengan pembubaran. Okay, so kita tengok soalan ni. Azazis Collection merupakan perniagaan perkongsian yang terlibat dalam pengedaran barang-barang hiasan dalaman di Bandar Permaisuri. Perniagaan ini dimiliki oleh Puan Azza dan Encik Aziz yang berkongsi untung rugi mengikut nisbah 2:1. Pada 1 Julai 2018, mereka bersetuju untuk membubarkan perniagaan. Kedudukan kewangan pada tarikh tersebut adalah seperti berikut. Okey. So ni dia. Senarai aset dia, kendaan, alatan pejabat, inventory, akaun belum terima, kemudian ada liability, akaun belum bayar, okay, ada bank, akaun modal dan juga akaun semasa. Okay. Kemudian perkara-perkara berikut telah berlaku semasa pembubaran. Okay, so ini ada 1 sampai 7. Okay. Kemudian soalannya, anda dikehendaki menyediakan akaun realisasi, akaun bank dan akaun modal berkongsi. Okay, so bila kita dapat soalan pembubaran, biasanya dia akan minta 3 akaun lah, realisasi, bank, modal berkongsi. Okay, tapi bila nak buat ledger nanti, saya akan tambah lagi extra account untuk account ABB. Okay. Okay, caranya kita sediakan dahulu, prepare dulu 3 account yang dihendaki, iaitu realisasi, modal dan juga bank, dan kemudian awak tambah 1 lagi account untuk account ABB. Okay, yang ni kita tambah extra untuk memudahkan kita buat rujukan lah nanti. Okay. So pertama sekali bila awak dah sediakan ketiga-tiga akaun ni termasuk ABB yang keempat. Okay, mula-mula step pertama ialah kita akan pindahkan ke semua akaun aset. Tak kira lah sama ada dia aset semasa atau aset bukan semasa. Kita akan pindahkan semuanya ke akaun realisasi sebelah debit kecuali account bank. Sebab account bank ni dia ada separate kat sini. Okay. So first kita masukkan, okay, tarikh dia ikut tarikh pembubaran lah. Okay, kalau kat sini tarikhnya ialah Julai 1 So kita ikutlah Julai 1. Okay, kemudian masukkan semua aset. Kita ada kenderaan. Lepas tu kita ada alatan pejabat. Saya tulis shortcut ya. Alatan pejabat ada inventory. Okey, dan kita juga ada akaun belum terima. Okey. Kemudian kat sini akaun belum bayar, ada akaun belum bayar. Okey, bila dia start tulis akaun belum bayar ni bermaksud selepas ni adalah semuanya adalah liability. Jadi bank ni pun actually dekat liability lah. Okay, sebab kita tengok kedudukan akaun belum bayar ni, lepas akaun belum bayar ni dia letak bank. Jadi maksudnya bank ni di bawah liability juga. Okay, so kat sini tapi bank kita memang tak akan masuk, kita akan masuk dia dekat akaun dia sendirilah. Okay, so kita masuk dulu akaun yang lain. Okay, kedai kita ada 40,000. Lepas tu kita ada 12,000. 9,800 dan juga ABT kita ada 5,500. Okay. Kemudian kita masukkan baki akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Okay, akaun belum bayar kita kat bawah ni. Okay, yang ni walaupun soalan tak minta tapi kita tambah extra ya. Okay. Baki BB. Kita rekod sebagai baki BB 8,200. Okay, kemudian kita juga ada baki bank kat sini. Baki bank di sini negatif ya. Okay. Tarikh semua sama.
KBB 2,390. Okay, kemudian kita juga masukkan modal lah. Okay, baki modal. Baki untuk modal ni. Okay, Azhar 40,000. Manakala Aziz 20,000. Okay, kemudian kita ada akaun semasa juga kan. Okay, akaun semasa ni pun kita akan pindahkan ke akaun modal, kita combine sebab akaun semasa pun adalah akaun equity. Jadi kat sini kita pindahkan kedua-duanya sekali ya. So kat sini kita tulis sebagai akaun semasa lah. 820 kemudian 670. Okay. Kemudian barulah kita dah isi semua, maksudnya dekat PKK ni dah tak ada apa lagi yang tertinggal kan. Okay, semuanya kita dah masukkan. Jadi barulah kita akan tengok perkara-perkara yang berlaku semasa pembubaran. Okay, yang pertama. Alatan pencapadan inventory dijual dengan harga 18,000. So bila jual kita dapat duit. So duit akan masuk dekat akaun bank. Okay, duit akan masuk ke akaun bank. Okay. Catatan berkudi adalah antara akaun bank dan juga realisasi. So bank ni sebelah debit lah. Okay, 18,000. So dekat akaun realisasi dia kena terbalik. Okay, kena masukkan sebelah kredit lah. Okay, kat sini buktinya adalah bank 18,000. Okay, selepas tu nombor 2 pula kutipan daripada akaun menerima 5,200. Okay, ni pun sama juga. Catatan berikut antara realisasi dan juga bank. Bank terima duit, debit, realisasi, kredit Okay, so ini pun bank sama. Okay, kali ni 5,200. Okay, so dekat bank pun kita akan rekod juga. Okay, realisasi 5,200. Okay. Kemudian nombor 3, kenderaan diambil alih oleh Encik Aziz dengan harga 35,000. Okay, kalau perkongsi ambil alih aset maka dua akaun terlibat. Okay, catatan bergudi adalah antara akaun modal dan juga akaun realisasi. Okay, so modal dan realisasi So modal ni sebelah debit lah sebab bila kita ambil alih aset maka kita punya equity akan berkurang. Okay, so sebab tu sebelah debit So sini realisasi. Okay, so Encik Aziz yang ambil, so kita letak bawah laju dia 35,000. So dekat realisasi pula kita akan kreditkan dia ke akaun modal Aziz lah. Okay. 35,000. Okay. Kemudian seterusnya akaun belum bayar dijelaskan sepenuhnya 7,800. Okay. Kalau kita bayar hutang kepada ABB maka akaun yang terlibat adalah akaun bank. Okay. Sebab kita bayar keluar duit dan juga akaun ABB So keluar duit tu dekat akaun bank tu sebelah kredit lah. Okay. Okay, so bukti dia ABB. Saya tulis shortcut je. ABB, akaun belum bayar. 7,800. Okay. So dekat ABB kita akan rekodkan dia sebelah debit. Okay. Buktinya bank lah. Okay, so kalau kita perasan sebenarnya hutang asal dia 8,200 kan. Okay, tapi sekarang ni kita bayar 7,800 saja. Maksudnya wujudnya diskaun diterima. Okay, so bila ada diskaun, catatan berguna yang terlibat adalah antara akaun ABB. Okay, sebelah debit sebab diskaun akan mengurangkan pembayaran hutang kita. Manakala satu lagi ialah akaun realisasi, kredit realisasi. Okay, so debit ABB dulu. Kat sini kita akan rekod
realisasi. Dalam kurungan kita boleh tulis diskaun diterima. Okay. So berapakah diskonnya? Kita carilah beza. 8,200. Okay. Tolakkan dengan 7,800. Okay. So kita dapat diskaun 400 lah. Okay. Manakala dekat akauntisasi kita akan letak sebelah kredit ya. Ini ABB. Dalam kurungan sama diskaun diterima 400. Okey, jadi akaun ABB tadi kita dah boleh tutup sebab dia telah pun seimbang kiri kanan. Debit kredit dia dah seimbang ya. Jadi kita akan tutup akaun ini. Okey. Banyak. Okey. Seterusnya. Belanja realisasi 300. Okey, so kalau belanja maksudnya kita kena bayar. So duit keluar daripada bank sebelah kredit. Okey, catatan bergudia mestilah dengan realisasi. Okey, so dekat realisasi kita rekod sebelah debit lah. Okey. Kemudian mana-mana berkongsi yang mengalami kekurangan modal perlu membawa masuk wang ke bank. Okey, nanti later kita tengok ada ke tak ada. Okey, semua penerimaan dan pembayaran dibuat melalui bank. Okey, jadi semua rekod kita dah buat. Jadi kita akan start imbangkan. Imbangan mesti bermula dengan akaun realisasi dahulu. Okay, so kalau kita tengok jumlah dekat debit ni nampak lagi banyak lah daripada jumlah kat kredit jadi kita akan kira dahulu jumlah dekat debit berapa ya. Kita tengok berapakah jumlah di sebelah debit. Okey. Kita tengok jumlah dekat sebelah kredit pula. Okey, memang nampak ya. Kreditnya kurang debit 67,600 tapi kredit jumlah dia 58,600. Maka kekurangan ni kita yang mana bahagian yang kurang tu kita akan tambah kat sini akaun modal. Satu akaun modal Aziz. Satu lagi adalah akaun modal Azhar. Okey, nama Azhar dulu tadi kan. So kita tulis Azhar dulu lah. Okey, ni saya letak, saya guna color biru. Okey Okey, jadi macam mana kita nak kira dia? Mula-mula, okey, kalau kita punya akaun realisasi ni sebelah debit dia lagi besar, bermaksud semasa pembubaran perniagaan ni mengalami kerugian. Okey. Jadi ini adalah rugi realisasi ya. Rugi realisasi. Okey, cara kira dia 67,600 kita akan tolakkan dengan 58,600. Okey, untuk kira dia punya rugi realisasi berapa. Okey, bila dah kira rugi realisasi ni barulah kita akan agihkan di antara dua orang berkongsi tadi mengikut nisbahnya lah. Okey. So ni dapat 9,000 ya. Okey. Jadi rugi realisasi 9,000. Jadi cara kita nak agihkan dia. Okey, tengok balik agihan dia macam mana. Okey, agihan dia adalah nisbah 2 nisbah 1 Okey, 2 nisbah 1. So untuk Azhar nisbah dia 2, so 2/3 darab dengan 9,000. Okay. So maksudnya 6,000 lah
6,000 lah kat sini. Okey, manakala selebihnya yang 1/3 lagi. Okey, 1/3 daripada 6,000, 6,000 pula. 9,000. Okey, yang ni akan ditanggung oleh Aziz. Okey, semestinya 3,000 lah. Okey, so sekarang kita punya akaun realisasi dah seimbang. Jadi yang ini modal ni kita akan pindah, transferkan dia ke akaun modal pula. So kalau dekat realisasi kita rekod dia sebelah kredit kan, maka bila kita pun pindah ke akaun modal, kita akan rekod ke sebelah debit ya. Kita akan rekod ke sebelah debit. Okey. Okey, kita rekod sebelah debit. Kita akan tulis kat sini sebagai rugi realisasi. Okey, Azhar 6,000, Aziz 3,000. Okey, kemudian kita imbangkan pula akaun modal lah. Okey, so nampaknya dekat sebelah kredit lagi banyak kan? Okey, kredit dia banyak bagi Azhar, kredit dia banyak. Kalau bagi Aziz, sebelah debit dia yang banyak. Okey, kita kira ya. Kan ini jumlah dia lah. Okey, untuk Azhar, dia punya bahagian yang kurang adalah sebelah debit jadi bahagian yang kurang ni kita akan tambah bank. Ini sebab kita lepas kemudian nak pergi bank, jadi kita tambahkan bahagian yang kurang ya, bank dengan bank Okey, lepas tu cara kira dia pula. Kita ambil lah amount ni 40820 tolakkan dengan 6,000. Okey, so kita dapat bank untuk Azhar 34820. Manakala untuk Aziz pula bahagian debit lagi banyak kan. Jadi bank untuk Aziz kat sebelah dia kredit lah. Okey. Pengiraan dia sama juga. Amount yang besar tolakkan dengan amount yang lebih kecil kat sini. Okey, kejap saya buat balik. Ini 38,000 tolak dengan 20670. Okey. Ini saya guna color warna merah ya. Untuk bagi tahu yang ni kita lebih pula. Kita nak transfer dia ke akaun bank pula. Okey, so kita punya akaun modal dah seimbang. Sekarang kita akan pindah ke akaun bank. Okey, so satu kalau yang ini bila pindah ke akaun bank dia akan pergi ke sebelah kredit lah. Okey, so yang ini kita tulis sebagai modal Azhar ya. Akaun modal Azhar. Okey, amount dia 34820. Okey, manakala yang Aziz punya sebelah kredit kan, dekat akaun modal, jadi bila pindah ke akaun bank dia akan pergi sebelah debit lah. Akaun modal Aziz iaitu 17330. Okey, satu, ini satu. Okey, ni datang daripada warna merah ni, kita transfer dia. Okay, kemudian kita akan kira dia punya jumlah lah. Okay, kita kira sebelah debit dan kredit. Okay.
Tak seimbang pula. Sekejap ya. Sepatutnya seimbang. Kenapa tak seimbang ya? Mungkinkah bank ni salah? Sebentar. Okay. Saya rasa bank ni dekat sebelah debit kot. Okay. So bank ni bukan baki kredit bank ni baki debit rupanya. Tapi saya tak tahu kenapa dia letak di bawah akaun belum bayar. Sepatutnya kalau tak nak bagi orang confuse, sepatutnya dia letak bank ni di atas sebelum akaun belum bayar lah. Sebab dia letak selepas akaun belum bayar, jadi saya ingat bank ni negatif baki dia. Okay, saya ingatkan dia overdraft, saya ingatkan dia liability. Rupanya dia adalah asset Sebab kalau baki sebab saya baru kita punya account bank ni dia seimbang. Okay, jadi bank ni sebenarnya memang asset lah. Okay, cuma saya dah salah faham masa awal-awal soalan sebab dia letak baki bank ni di bawah account belum bayar. Jadi saya ingatkan dia liability. Okay, so kita dah seimbang kiri kanan account bank, jadi dah settle dah. So inilah dia kita punya apa ni account account yang kita siapkan untuk pembayaran realisasi, akaun bank dan akaun modal berkongsi. Jadi oleh kerana modal Aziz ni dia dekat sebelah debit kan. Sebelah debit maksudnya Aziz ni lah yang dikatakan mengalami kekurangan modal. Dia tak dapat duit, sebaliknya dia pula yang kena masukkan duit ke dalam bank untuk tampung dia punya kekurangan modal. Kalau macam Azhar ni dia sebelah kredit bank kan. So bila sebagai kredit bank, bila akaun bank dia tutup, Azhar ni akan dapat duit. Tapi sebaliknya untuk Aziz, dia pula yang kena bayar, bukan bayar lah. Maksudnya dia kena masukkan duit ke dalam bank sebanyak 13,330 untuk tampung dia punya kekurangan modal. Okay, itu sahaja. Kalau ada apa persoalan, boleh komen. Okay, terima kasih.